Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Taufik akan memberi penerangan mengenai topik pembiasaan cahaya 34 KSSM Fizik bagi projek YUEM. Okey, topik 6.1 pembiasaan cahaya. Okey, kita akan belajar mengenai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 subtopik. Yang pertama iaitu memerihalkan fenomena pembiasaan cahaya, menerangkan indeks biasan N, mengkonsepsikan hukum Snell, mengeksperimen untuk menentukan indeks biasan N bagi blok kaca atau perplex, menerangkan dalam nyata dan dalam ketara, mengeksperimen untuk menentukan indeks biasan menggunakan dalam nyata dan dalam ketara. Baik, yang pertama, memerihalkan fenomena pembiasaan cahaya. Pembiasaan cahaya ditarifkan sebagai perubahan arah peramatan cahaya bila cahaya melalui medium layanan ketepatan. Okey, pada rajah 1 ditunjukkan bahawa bahagian atas ni ialah bahagian yang kurang tumpat dan bahagian bawah ialah bahagian yang lebih tumpat, iaitu pada rajah 1. Mana kalau pada rajah 2, bahagian atas lebih tumpat dan bahagian bawah adalah kurang tumpat. Apabila cahaya melalui medium yang kurang tumpat ke lebih tumpat, dia akan mendekati garis normal. Manakala sebaliknya, apabila ia bergerak daripada yang lebih tumpat ke kurang tumpat, ia akan menjauhi garis normal. Okey, ini ialah penerangan mengenai rajah pembiasaan. Pertamanya ialah sudut tuju. Yang kedua sinar tuju, sinar biasan, sudut biasan. Ini ialah rajah biasan cahaya. I ditarifkan sebagai incident angle. R ialah refraction angle. Okey, apabila cahaya melalui medium lebih tumpat daripada kurang tumpat ke kurang tumpat, daripada kurang tumpat ke lebih tumpat, maka yang terjadi ialah lajunya akan berkurang. Laju cahaya akan berkurang dan arah peramatan adalah menghampiri garis normal. Sebaliknya, apabila cahaya melalui medium yang kurang tumpat daripada lebih tumpat ke kurang tumpat, lajunya akan bertambah dan arah peramatan adalah menjauhi garis normal, iaitu seperti rajah 2. Okey, hubungan antara sudut tuju I dan sudut biasan adalah semakin bertambah sudut tuju adalah semakin bertambah sudut biasan. Okey, sudut tuju dan sudut biasan boleh dihubungkan melalui satu pemalan dipanggil sebagai indeks biasan N. Walaupun sudut tuju dan sudut biasan berubah-ubah, tapi indeks biasan adalah tetap. Hukum Snell. Hukum Snell menyatakan bahawa nilai sin I per sin R adalah sentiasa malar apabila sinar cahaya bergerak daripada satu medium ke dalam medium yang lain. Hukum Snell selalu terpakai ialah indeks biasan N sama dengan sin I per sin R. Okey, ini soalan berkenaan dengan hukum Snell, aplikasi formula sin I per sin R. Ini soalan SPM 2014. Rajah menunjukkan cahaya bergerak dari udara ke medium X. Berapakah indeks biasan medium X? A 0.4, B 0.7, C 0.5 dan D 2.2. Okey, kita tengok cara penyelesaiannya.
Seterusnya ialah subtopik 6.14, iaitu mengeksperimen untuk menentukan indeks biasan N bagi blok kaca atau spek. Bagi eksperimen ini ialah inferen ialah sudut tuju mempengaruhi sudut biasan, manakala hipotesis semakin bertambah sudut tuju semakin bertambah sudut biasan. Tujuan pula untuk mengkaji hubungan antara sudut tuju dan sudut biasan. Pemilih ubah dimanipulasi sudut tuju I, pemilih ubah bergerak balas sudut biasan R, dan dimalaikan ialah indeks biasan N. Senarai radas, bongkar kaca, protraktor, berkelam kuasa, kotak sinar, plat satu celah, kertas dan juga pensel. Okey, ini ialah susunan radas dia. Kita tengok ada bongkar kaca, protraktor ataupun jangka sudut, berkelam kuasa, kotak sinar dan plat satu celah. Jadi kotak sinar mesti ada berkelam kuasa di dalamnya, atau jika tidak ada berkelam kuasa maka ia adalah non-functional. Okey, prosedur. Radas seperti di atas disediakan, dan N iaitu indeks biasan blok kaca ialah 1.3. Pada skema kata 3 mesti ada dinyatakan pemilih ubah dimalarkan. Kotak sinar dihidupkan dan sudut 7i ditetapkan 50 darjah. Jadi ayat pertama yang dapat markah ialah ayat yang ada pemilih ubah dimanipulasi mesti ada angka. Markah kedua untuk prosedur ialah mesti ada alat. Sudut biasan R diukur menggunakan protractor dan mesti ada perkataan direkodkan dan dicatatkan. Markah ketiga bagi prosedur ialah ulangan eksperimen sebanyak lagi 4 kali. Seterusnya penjadualan data, 1 markah. Manakala seterusnya analisis data seperti berikut ialah itu berkata terus. Baik, seterusnya menerangkan dalam nyata dan dalam udara. Definisi dalam nyata ialah jarak objek dari permukaan air, manakala definisi dalam udara ialah jarak imej dari permukaan air. Okey, kita dapat lihat ikan. Imej ikan terletak di atas dan ikan sebenar iaitu objek terletak di bawah imej ikan. Maka jarak dari permukaan ke imej ikan adalah dipanggil dalam ketara, manakala dalam nyata ialah antara objek dan juga permukaan air. Itu ialah erti dalam nyata dan dalam ketara. Okey, terjadinya dalam nyata ialah kerana cahaya melalui medium melendang ketepatan. Cahaya dari ikan sebenar dibiaskan menjauhi garis normal, iaitu berlakunya fenomena pembiasan. Okey, kita lihat soalan ni. SPM 2012. Raja menunjukkan seorang lelaki menembak seekor ikan yang diperhatikannya di dalam air. Tembakannya tidak mengenai ikan tersebut. Lukiskan dua sinar cahaya untuk menentukan kedudukan sebenar ikan itu. Tanda dengan X kedudukan sebenar ikan itu. Okey, ini ialah soalan berkenaan dengan dalam nyata dan dalam ketara. Kita lihat cara pembuatannya, cara penyelesaiannya. Baik, seterusnya kita akan terus ke aktiviti menjawab soalan, iaitu menerangkan dalam nyata dalam ketara.
mengira indeks besaran N berdasarkan dalam nyata dan dalam utara. Okey, sudah maklum indeks besaran N formulanya ialah dalam nyata bagi dalam utara. Baik, soalan seterusnya SPM 2014. Sebuah kolam diisi dengan air sehingga kedalaman 5 meter. Apakah dalam ketara kolam itu? Diberi indeks besaran air ialah 1.33. Jadi indeks besaran ialah 1.33. Dalam nyata iaitu kedalaman sebenar kolam kedalaman air daripada permukaan ialah 5 meter. Jadi nak diketahui ialah dalam ketara. Okey, kita lihat cara penyelesaiannya.